Hai, saya Syafiqah. Saya Nabi Farazila binti Muhammad Ayub. Pengenalan. Kanak-kanak perempuan tidak terlepas dalam sistem keadilan juwana dan selalu menjadi pertimbangan dalam sistem kerana bilangan yang kecil. Ini dianggap adalah bahawa apa sahaja sebagai masalah dan penyelesaian untuk delinkuan juwana lelaki adalah kemudian diandaikan sebagai masalah dan penyelesaian untuk masalah juwana remaja perempuan. Ini telah membawa kepada dasar yang lebih keras menangani perbuatan delikuen seperti serangan dan lebih ramai kanak-kanak perempuan dipenjarakan berbanding sebelum ini. Dalam topik ini, kita akan meneroka siapa pesalah wanita, apa kesalahan mereka, teori apa yang telah digunakan untuk menjelaskan tingkah laku delikuen wanita. Siapakah perempuan delinkuansi? Iaitu kanak-kanak perempuan delinkuansi berumur antara 13 tahun hingga 18 tahun. Kanak-kanak perempuan memasuki tingkah laku delinkuan dan matang dari kesalahan delinkuan pada usia yang lebih muda daripada lelaki. Status kelas atau sosioekonomi mempengaruhi kanak-kanak perempuan dalam sistem keadilan juwana. Akhir sekali, status sosioekonomi turut mempengaruhi insurans bagi individu juwana. Perempuan, delinkuansi dan kesalahan status. Terdapat 27% kanak-kanak perempuan berada di tahanan kerana kesalahan terhadap orang, manakala 18% ditahan kerana kesalahan harta benda, 6% kerana kesalahan dadah, 10% untuk kesalahan ketenteraman awam dan 10% untuk kesalahan status. Kanak-kanak perempuan juga lebih berkemungkinan daripada lelaki untuk didakwa dan diletakkan dalam tahanan kerana kesalahan status. Kesalahan status adalah perbuatan yang tidak dianggap sebagai jenayah jika seseorang itu dewasa. Walau bagaimanapun kerana seseorang itu berumur di bawah 18 tahun, kesalahan ini dikendalikan oleh sistem keadilan juwana. Keadilan status yang dimaksudkan adalah termasuk minum minuman yang keras bagi di bawah umur, ponteng sekolah, melarikan diri dari rumah, merokok dan sebagainya. Seterusnya, kita akan menumpukan teori-teori yang telah digunakan dalam menerangkan tingkah laku delinkuan perempuan sambil menunjukkan dengan penyelidikan semasa. Yang pertama adalah penerangan biologi iaitu dari Cesare Lombroso. Cesare Lombroso telah menjelaskan dalam buku Criminal Woman, The Prostitute and the Normal Woman iaitu diterbitkan pada 1983 dan buku Criminal Man bahawa pengaruh alam sekitar dan sosial adalah lebih relevan daripada pengaruh biologi memeriksa tingkah laku jenayah. Dapatan kajian Lombroso. Lombroso telah menjalankan kajian perbezaan mayat perempuan dan lelaki, penjenayah dan mayat perempuan dan lelaki bukan penjenayah, mempunyai perbezaan ciri-ciri fizikal atavism. Atavism merupakan pemunculan kembali sifat-sifat pada seseorang yang sudah lama tidak muncul pada generasi sebelumnya. Lombroso juga mendapati bahawa ciri fizikal perempuan penjenayah adalah mempunyai ketinggian yang rendah, berambut gelap dan bertahi lalat. Lombroso meramalkan bahawa kadar jenayah wanita akan meningkat apabila wanita mendapati lebih pendidikan dan maju dari segi mental. Ini kerana bagi seseorang perempuan yang hanya berada di rumah, terutamanya suri rumah, tidak akan terdedah dengan persekitaran yang mempengaruhi berbanding dengan perempuan lain yang berkejaya iaitu mempunyai persekitaran yang lebih berpengaruh melalui persosialan. Yang kedua adalah teori peranan sosial W.I. Thomas. Thomas telah menjalankan kajian kes pelacur muda untuk meneliti dan menjelaskan jenayah mereka di samping memberikan cadangan tentang cara merawat wanita muda. Hasil dapatan kajian Thomas adalah Thomas percaya bahawa jenayah wanita berkait secara langsung dengan seksualiti mereka. Seksualiti yang dimaksudkan adalah satu ekspresi identiti. Ia juga satu perasaan peribadi di mana ia melibatkan kefahaman diri tentang tindak balas dan emosi terhadap seks. Ramai pelacur dari golongan yang mengalami kekecewaan dengan lelaki dalam hidupnya. Situasi ini menfokuskan kepada wanita yang sering ditipu dalam hubungan, terlibat kekerasan dalam perhubungan, terutamanya
wanita yang berumah tangga. Jadi wanita-wanita ini akan mempunyai pemikiran lebih baik menggunakan lelaki sebelum lelaki cuba menggunakannya. Yang ketiga adalah ramai pelacur dari golongan berstatus sosial ekonomi rendah. Ini menfokuskan kepada wanita yang bekerja tetapi tidak mendapat menyara hidupnya dan tidak mampu memberi kemewahan pada diri sendiri. Akhir sekali, pelacur kelas pekerja menghadkan perniagaan kepada lelaki yang lebih tinggi statusnya yang sering berkahwin. Seterusnya adalah teori liberal. Freda Adler menjelaskan dalam penerbitan bukunya pada tahun 1970-an, iaitu buku Sister in Crime, The Rise of the New Female Criminal. Menurut beliau, wanita menjadi lebih agresif apabila berpindah dari ruang peribadi ke ruang awam. Hal ini dapat dijelaskan apabila berlakunya gerakan pembebasan wanita di mana pada tahun 1960 hingga tahun 1970, wanita berhujah mereka harus dilayan sama rata dengan lelaki sama ada di rumah atau di tempat kerja. Ia dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik pada ketika itu. Pada tahun ini, ramai wanita mula membina kerjaya berbanding menjadi suri rumah sepenuh masa. Gadis-gadis muda juga kini dibebaskan untuk mendapat pendidikan di peringkat pengajian tinggi. Hal ini telah mendedahkan wanita kepada dunia luar dan seterusnya meningkatkan kadar kemungkinan untuk wanita melakukan kelakuan ganas dan jenayah. Sebelum perubahan sosial ini berlaku, jenayah wanita biasanya hanya terhad kepada kegiatan pelacuran atau mencuri di kedai. Namun, kini wanita juga boleh melakukan jenayah berat seperti merompak dan membunuh. Hipotesis yang dicapai oleh Adler ialah apabila wanita dibebaskan, mereka akan mendapat akses bukan sahaja kepada peluang baru, akan tetapi kepada peluang baru yang tidak sah seperti penyelewengan dan sebagainya. Dalam erti kata lain, Adler menyimpulkan bahawa pesalah wanita dan lelaki melakukan jenayah atas asbab yang sama. Hal demikian adalah kerana perbezaan jantina dalam tahap dan corak kesalahan dijelaskan oleh tahap akses mereka kepada peluang jenayah dan bukannya kepada perbezaan jantina antara lelaki dan wanita. Adler turut merumuskan bahawa kadar jenayah wanita dan kanak-kanak perempuan akan terus meningkat setinggi kadar jenayah lelaki. Peningkatan ini adalah kesan daripada gerakan pembebasan wanita dan gadis remaja yang mendedahkan mereka kepada pelbagai akses yang boleh menyumbang kepada kelakuan jenayah dan ganas. Sebelum ini, wanita disekat oleh masyarakat di mana seorang wanita harus menguruskan keluarga di rumah sahaja. Oleh itu, ia akan menghadkan wanita dari pengaruh yang boleh membawa kepada kelakuan ganas dan jenayah. Seterusnya, kesalahan jenayah berbeza secara dramatik mengikut jantina. Sebelum ini, jenayah kanak-kanak perempuan sering dikaitkan dengan jenayah yang melibatkan seksualiti, manakala jenayah kanak-kanak lelaki sering dikaitkan dengan perbuatan yang agresif. Hal ini berdasarkan kepercayaan bahawa wanita itu lebih lemah daripada lelaki. Namun, hal ini berubah secara drastik setelah wujudnya gerakan pembebasan wanita. Remaja perempuan kini percaya bahawa mereka boleh lakukan apa yang lelaki boleh lakukan. Menurut Adler, kadar jenayah kanak-kanak perempuan akan meningkat dan setanding dengan kadar jenayah lelaki. Hal ini kerana kanak-kanak perempuan juga dididik seperti kanak-kanak lelaki. Mereka mempunyai peluang pendidikan yang sama di mana tahap pendidikan mereka akan menentukan kerjaya mereka pada masa hadapan. Hal ini mendorong kanak-kanak perempuan untuk berdaya saing dan agresif. Oleh itu, kanak-kanak perempuan terdedah kepada akses sosial yang boleh mendorong kepada pelakuan jenayah yang sama seperti kanak-kanak lelaki. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa kanak-kanak perempuan akan mempunyai kadar kenakalan yang sama dengan kanak-kanak lelaki. Kadar pemenjaraan wanita lebih tinggi daripada lelaki pada tahun 1980. Hal ini adalah kerana ramai wanita yang dibawa ke dalam sistem keadilan jenayah untuk kesalahan yang melibatkan dadah, sama ada menagih atau menjual disebabkan oleh faktor pasangan. Menurut kajian Glimfeld dan Snell pada tahun 2000, 1 daripada 4 wanita melakukan jenayah untuk mendapatkan duit bagi tabiat menagih dadah. Hal ini tidak menyokong hipotesis Adler yang menyatakan wanita akan banyak melakukan jenayah lebih ganas seperti lelaki. Kerana Adler berpendapat faktor jenayah wanita bukan disebabkan oleh faktor lelaki atau pasangan,
tetapi lebih kepada faktor persekitaran. Menurut Adler lagi, jenayah wanita yang melibatkan ketagihan dada adalah bergantung kepada kelas sosial wanita tersebut. Contohnya, wanita kelas pertengahan akan menghadapi diskriminasi jantina di tempat kerja, manakala wanita bawahan kebanyakannya mengalami penceraian dan kemiskinan. Oleh itu, hal ini membawa mereka terjerumus ke dalam penyalahgunaan dada. Seterusnya, kadar jenayah dalam kalangan kuala putih wanita iaitu wanita yang berkejaya meningkat. Apabila wanita mula memasuki alam pekerjaan, kadar jenayah seperti penyelewengan kini lebih tinggi daripada lelaki. Hal ini mungkin disebabkan oleh jenis pekerjaan yang diceburi oleh seseorang. Sebagai contoh, wanita lebih cenderung untuk memegang jawatan yang lebih rendah dalam sesebuah syarikat di mana terdapat banyak pemeriksaan keselamatan. Oleh itu, kadar kemungkinan untuk wanita ditangkap bagi kesalahan menyeleweng lebih tinggi berbanding lelaki yang memegang jawatan yang lebih tinggi dan kurang pemeriksaan keselamatan. Seterusnya adalah teori kawalan kuasa. John Hagen menerangkan perbezaan antara kadar jenayah lelaki dan wanita dengan mengaitkan mereka dengan fakta bahawa kanak-kanak perempuan dan lelaki dibesarkan secara berbeza walaupun dalam satu keluarga. Dapatan daripada kajian John Hagen terdapat beberapa struktur keluarga yang berbeza. Struktur keluarga yang pertama adalah struktur keluarga patriarki di mana dalam keluarga ini suami bekerja dan membuat sebahagian besar keputusan dalam keluarga. Keluarga jenis ini, isteri adalah suri rumah dan akan menguruskan keluarga sepenuh masa. Tugas isteri juga adalah untuk mendidik anak-anak. Oleh itu, dalam keluarga ini, kanak-kanak perempuan biasanya dididik untuk menguruskan rumah, manakala kanak-kanak lelaki dididik dengan tegas untuk menjadi tulang belakang keluarga. Biasanya, kanak-kanak lelaki dalam keluarga ini bebas untuk meneroka dunia luar berbanding kanak-kanak perempuan yang hanya dibenarkan untuk berada di dalam rumah. Oleh yang demikian, kanak-kanak lelaki dalam keluarga jenis ini lebih cenderung untuk terdedah kepada jenayah delinkuens berbanding kanak-kanak perempuan kerana kanak-kanak lelaki kurang diawasi oleh ibu manakala kanak-kanak perempuan sentiasa diawasi kerana kanak-kanak perempuan sentiasa berada di rumah. Seterusnya adalah struktur keluarga egalitarian. Struktur keluarga ini adalah seimbang di mana suami dan isteri mempunyai pekerjaan yang setara dan membuat keputusan dalam keluarga secara sama rata. Kanak-kanak perempuan dan lelaki dalam keluarga ini dibesarkan sama rata tanpa mengira peranan jantina. Oleh itu, kadar untuk kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak lelaki melakukan jenayah delinkuens adalah sama. Dalam kajian John Hagen tidak mengaitkan struktur keluarga atipikal iaitu keluarga yang mempunyai ibu tunggal. Seterusnya adalah perspektif feminis. Meda Chesney-Lin merupakan salah satu ahli kriminologi yang membina pandangan bahawa jenayah kanak-kanak perempuan dan wanita tidak difahami atau dijelaskan dengan baik serta diabaikan dalam teori kriminologi hanya kerana mereka sebahagian kecil daripada semua pesalah jenayah dan delinkuens. Analisis daripada perspektif feminis mendapati teori-teori kriminologi mengabaikan jurang jantina yang kesannya masyarakat kini menormalkan tahap keganasan lelaki yang tinggi. Wanita dan perempuan seringkali dianggap lemah dan golongan yang mudah ditindas. Oleh itu, wanita diabaikan dalam teori kriminologi hanya kerana mereka sebahagian kecil daripada semua pesalah jenayah dan delinkuens. Hal ini telah menyebabkan berat sebelah dalam sistem keadilan jenayah serta satu penganiayaan kepada golongan wanita. Seterusnya, perspektif feminis memperjuangkan nasib wanita. Ahli kriminologi mula menjalankan penyelidikan untuk menjelaskan tingkah laku wanita dengan menulis buku-buku seperti Freda Adler Sister Crime and Rita James Simons Women and Crime. Dalam tempoh penyelidikan ini, isu rogol dan keganasan rumah tangga dibangkitkan secara meluas. Rogol yang pada mulanya dianggap sebagai nafsu dan keinginan seksual, kini ditaklifkan semula sebagai perebutan kuasa antara dua orang. Kesannya, taklifan baru ini mengubah cara wanita dilayan sebagai mangsa dan rogol sebagai perbuatan jenayah yang harus dipandang serius. Golongan feminis juga mendedahkan
masalah keganasan rumah tangga kepada orang ramai tentang perjuangan yang dihadapi oleh mangsa. Natijahnya, pendedahan ini telah membawa kepada perubahan dan cara polis dan mahkamah mengendalikan kes ini. Perspektif feminis mendapati sesuatu masalah adalah berpunca daripada diskriminasi jantina. Seseorang tidak seharusnya menggunakan teori ini secara langsung kepada wanita tanpa mengambil kira perbezaan antara lelaki dan wanita, termasuk perbezaan biologi dan jantina. Adalah penting untuk diingatkan bahawa ketidaksamaan kuasa antara lelaki dan wanita adalah sama pentingnya dengan ketidaksamaan yang disebabkan oleh kaum dan kelas. Kesimpulannya, teori awal yang cuba menjelaskan jenayah dan kadar kenakalan wanita dan kanak-kanak perempuan cenderung menumpukan pada stereotip seks dan jantina, disebabkan oleh pergerakan wanita dan peningkatan bilangan ahli kriminologi feminis. Bidang kriminologi menyadari bahawa teorinya adalah berat sebelah dan biasanya digunakan untuk menerangkan tingkah laku lelaki yang digunakan secara langsung kepada wanita. Ahli kriminologi kini mula memahami bahawa kanak-kanak perempuan melakukan jenayah atas asbab yang berbeza daripada kanak-kanak lelaki, dan kenakalan kanak-kanak perempuan sering dikaitkan secara langsung dengan sejarah penganiayaan mereka.